pagi kepada semua, terutamanya pihak media yang turut hadir untuk buat siaran media ini. Hari ini saya bersama Datuk Alif, CEO of ALF HKM Worldwide Empire, dan juga Timbalan Presiden NGO Gegar. Hari ini kita buat press conference ini tujuan untuk beberapa perkara. Perkara pertama adalah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat ALF HKM Worldwide Empire untuk turut menyumbangkan 200 barangan keperluan asas. Atau boleh tengok sebelah tepi kita ada kotak. Dato' Alif memang menyumbang barangan asas ini kepada pejabat Parlimen Batu untuk mengagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan, terutamanya yang hilang pendapatan, hilang pekerjaan, penduduk yang tengah kuarantin, penduduk yang ada COVID tengah kuarantin, dan golongan-golongan yang sangat-sangat memerlukan. Dan saya rasa perkara ini adalah satu yang inisiatif yang baik daripada satu syarikat ini, dan mungkin syarikat-syarikat yang lain di luar sana pun bolehlah membantu meringankan beban rakyat ataupun kawasan sekitar. Contohnya company ALF HKM ni dekat Sentul, so kita akan fokus lebih kepada kawasan Sentul, penduduk yang memerlukan. Lebih kurang 50,000 penduduk sekitar Sentul, mungkin lebih. Di belakang sana sahaja Bandar Baru Sentul dah ada 2 blok dah PKPD. Mungkin kita akan bincang dengan JKM mana yang belum dapat kita boleh salurkan. Dan barangan yang telah disumbangkan oleh ALF HKM, harganya hampir satu kotak hampir RM60. Dalam tu ada beras, Maggi, susu, barangan yang daily usage things lah. Saya bersama saya NGO Gegar, kita akan kerjasama hari-hari untuk hantar barang-barang ni kepada golongan yang memerlukan. So saya minta Datuk Alif ucap sikit. Saya ucapkan saya rasa gembira dah dapat menolong pejabat Parlimen Batu ni untuk mengedarkan sedikit barang keperluan untuk penggunaan orang di sekitar kita Batu ni. Kita akan lanjutkan pemberian ni dengan keadaan kita akan memberikan pemberian lanjutan kepada Parlimen, dan semua, bukan jangankan Parlimen, semua yang memerlukan boleh ajukan kepada persoalan kepada syarikat kita kalau memerlukan bantuan dari segi barangan ke dari segi apa saja. Okey, NGO Gegar, anything? Okey, terima kasih kepada YB muda kita, YBP Prabhakaran, dan juga Datuk Alif yang menyumbang sumbangan untuk 200 stek barang asas ni. Saya Timbalan Presiden Gegar, mewakili Presiden Gegar Roslan Ismail yang tidak dapat hadir. Jadi kita sentiasa support mana-mana pemimpin yang ingin membantu rakyat, dan kita terpanggil untuk membantu YB muda kita, YBP Prabhakaran, untuk membantu rakyat di Parlimen Batu. Kita pun mempunyai ahli-ahli yang ramai di Parlimen Batu, so kita mendapat maklumat memerlukan bantuan segera. So kita bekerjasamalah dengan YBP Prabhakaran dan juga Datuk Alif, sawan yang berjaya, yang pemurah untuk memberi bantuan kepada golongan-golongan memerlukan. Terima kasih. Okey, so saya lagi sekali saya ucap terima kasih kepada Datuk Alif. Dia prihatin sangat. Walaupun saya ni ahli Parlimen Pembangkang, kita ni tak ada peruntukan macam ahli Parlimen Kerajaan untuk membantu masyarakat. So mestilah kita dapatkan sokongan. Lepas ni kita boleh kerjasama banyak lagi program, dan banyak syarikat NGO di luar pun saya harap mereka sokong
ahli-ahli parlimen, tak kira daripada kerajaan ke pembangkang, untuk membantu masyarakat. Dan baru-baru ni pun kita dapat peruntukan 300,000 daripada kerajaan. Dan antara regulation yang mereka letak, harga shilling RM100. So saya pun ikut regulation itu, hampir 3,000 barang. Sekarang dalam ikut statistik saya, hampir 1,500 barang sudah pun diagihkan, termasuk kawasan PKPD. Perkara ini walaupun kawasan PKPD ini tiba-tiba je masuk list. Lepas dapat peruntukan, terus ada 4 kawasan PKPD. Antaranya PPR Batu Muda 886 penghuni, Kampung Batu Muda 200, Taman Koperasi Polis Rasa 2 200, Bandar Baru Sentul blok 75 dengan 77, hampir 200 juga. So kita pun terpaksa menggunakan peruntukan untuk membantu golongan-golongan yang sangat-sangat memerlukan, sebab JKM, Jabatan Kebajikan pun hantar makanan lepas 5 hari. So sebelum itu kita pun telah agihkan makanan, sebab banyak orang dah sangkut dalam, terpaksa menggunakan barang yang sedia ada. Lepas tu dah habis, tak boleh pergi luar, tak boleh beli barang. Bukan saja tak boleh beli barang sebab tak boleh keluar, sebab tak ada duit. So banyak pihak juga bantu mereka. Dan lepas hari ke-6, kalau tak silap saya, JKM pun telah agihkan kepada semua rumah di kawasan PKPD. Contoh macam di PPR Batu Muda, 886 rumah diagihkan kepada semua rumah. Semua orang dapat barangan asas lah. So saya kena ucap terima kasih kepada pihak JKM juga di sini. So saya rasa itu sajalah daripada kita. Dan kami juga buat banyak inisiatif bersama pelbagai NGO. Kita juga ada inisiatif Ray of Hope. Ray of Hope ini kita bantu babies. Di sini bukan saja kita bagi barang asas, tapi kita juga bagi pampers dengan minuman susu. Walaupun ada susu-susu yang mahal, kita, kalau orang Melayu cakap, InsyaAllah kita akan dapat bantuan daripada pelbagai agensi ataupun NGO ataupun company untuk membantu penduduk ataupun kanak-kanak yang memerlukan dengan sedia. So saya rasa itu sajalah daripada saya. Anything you want to say? Itu saja. Okey, ada soalan? Bagi kawasan YB paling membantu saya tahu dapat 300,000 pada kerajaan baru ni. Apakah keperluan utama yang perlukan rakyat yang ketika ini yang sangat mendesak? Rakyat perlukan duit. Barangan asas pun apabila kita beli, kadang-kadang mereka tak guna kicap, tak guna tepung. Tapi mereka kena ada duit untuk pergi sana, pergi sini, grab, beli barang, makanan yang mereka nak. Macam itulah, mereka nak duit saja. So kalau kita bagi bakul makanan, dia orang terpaksa ambil. Kadang-kadang kita beli beras tu pun, kadang-kadang mereka tak guna beras tu. Beras tu boleh boleh naikkan level diabetes. Ini yang mereka bagi tahu saya. So mereka memerlukan duit supaya mereka boleh jalankan keluarga mereka lah. They can move on. Kalau tak, memang susah. Barangan bakul makanan boleh tolong 1 bulan. Lepas tu mereka nak pekerjaan balik pada Malaysia dahulu lah. Malaysia baru ni, Malaysia COVID. Okey. Permintaan mereka bagi penuhi kan? Kita, mana yang kita mampu kita bantu. Tapi kita tak bolehlah bantu semua. Ada yang baru-baru ni minta bayar bil elektrik, bil sewa. Macam tu kita pun susah jugalah. Okey. Tentang bendera putih banyak. Bendera putih memang banyak. Kita pun ada team. Kita punya youth team, orang muda kita semua, kita minta mereka jalan-jalan, tengok bendera putih ada ke tak. Banyak kawasan kita sudah masuk
ada lagi yang kita belum masuk, kita tengah uruskan. Baru-baru ni pun kita ada bendera putih banyak dekat Bandar Baru Sentul. Tapi tujuan Bandar Baru Sentul tu pegawai saya pun sudah pergi. Tujuan mereka ada bendera putih ni isu perumahan, bukan nak bakul makanan. So ada juga yang gunakan bendera putih tu untuk minta bantuan lain. Isu perumahan pun ada. Isu bumbung lah. Sampai sekarang tak settle sebab insurans belum bagi claim lagi untuk repair. Masa ribut tu dibikin letak canvas untuk bantu sementara lah, tapi canvas tu dah koyak. So mereka terpaksa letak bendera putih untuk pelatihan lah. So kita pun melawat, kita pun tengah bersama dengan JMB tengah bantu mereka lah macam mana nak buat tolong. Tapi white flag memang banyak lah. Berapa White flag kan berapa banyak? Berapa banyak kita dah tolong lah. Kalau ikutkan rekod kurang daripada 50. Tapi saya belum catat lagi. Sebab kita orang yang bendera putih tu, bila dapat bantuan, bendera putih tu Tapi bendera putih bukan kita saja bantu. Contoh, kalau di kawasan sana ada satu bendera putih, kadang-kadang sebelum kita pergi pun orang dah bantu. Banyak kes pernah berlaku. Bila saya dapat tahu ada bendera putih, saya minta tim saya hantar. Dalam on the way pun bendera putih dah turunkan sebab orang lain dah bantu. Contoh macam jiran ataupun penduduk sekitar tu, bila mereka nampak bendera putih, mereka sanggup depan dan bantu mereka. sebab dia bendera putih tu lepas tu drop lah. Drop. Kan drop on je. Tapi ada juga kita ada kes, walaupun mereka sudah dapat, bendera putih still on. Kita pun ada nasihat mereka lah, kalau sudah dapat kena turunkan. Baby, adakah peruntukan 300,000 ni khusus kepada makanan asas, iaitu bog makanan? Adakah dia terpaksa melalui prosedur yang diberi oleh pemulit untuk kita boleh gunakan untuk bagi wang tunai atau apa? Regulation yang kita dapat untuk bakul makanan dan juga barangan keperluan, contoh susu macam tak boleh bagi macam OG, grant kita tak boleh bagi. Tapi banyak yang minta saya grant juga. Tapi saya cakap minta maaf lah, memang kerajaan tak bagi. Sebab duit tu accountable, kita kena buat laporan dan hantar. So memang kita buat secara profesional lah. Dan orang yang minta peruntukan pun untuk menjalankan program-program NGO mereka untuk barangan bakul jugalah. Worst come to worst is that, so kita pun ikut NGO, kita bagi bakul makanan untuk mereka agihkan supaya mereka boleh buat program. Kita tak bagi duit. Tapi yang kes kawasan PKPD yang katanya dah 5 hari tak dapat bantuan, macam mana? Dah selesai? Selesai hari ke-6. Memang hari pertama hingga hari ke-5 mereka tak dapat bantuan daripada kerajaan. Dan lepas saya bagi tekanan, JKM pun bagi tahu saya mereka akan hantar setiap rumah. Dan akhirnya semalam Menteri lawat kawasan KPD 2 hari lepas. Taman Koperasi Kulit Menteri lawat dan bantuan pun telah diagihkan. Jumlah penduduk yang terlibat? Jumlah penduduk Yang ialah mengadu, jumlah mengadu apa tak dengar. yang PKPD yang tak dapat bantuan. Banyak. Berapa ribu? Saya berhubung dengan pengurusi persatuan penduduk. Di sini ada discuss dengan 3 pengurusi persatuan penduduk. Mereka akan bagi tahu saya lah siapa yang memerlukan, mereka akan bagi list. Kita ikut list itu, kita hantar barang secepat mungkin. Dan JKM pun bagi kerjasama dengan kita. Tapi masalah JKM tak ada peruntukan untuk hantar bakul makanan secepat mungkin. Mereka kena tunggu daripada NAHMA, tunggu daripada Yayasan Wilayah, tunggu daripada pusat lah untuk dapatkan peruntukan, baru mereka boleh hantar. Tapi sekarang kita fokus untuk hantar barangan macam ayam, sayur, permohonan daripada persatuan penduduk. Memang hari-hari ada lah. Dan saya juga sumbangkan 30 pack susu baby milk dekat food bank PPR Batu Muda supaya mereka ada barang untuk hantar emergency lah.
So, kalau barang dah habis, saya akan bagi dekat mereka untuk emergency case. Nah, ada lagi soalan? Habis selain pada bentukan, mungkin kawasan Mabit dibantu oleh NGO dan hari ini syarikat sendiri, itu macam mana Mabit lihat sokongan pada Memang sokongan bukan saja sokongan, saya tak boleh cakap sokongan, tapi ini lebih kepada tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia. Mereka apabila mereka tengok orang dengan derita, mereka sanggup ke depan untuk membantu. Contoh Datuk Alif, beliau bagi 200 box. Pagi ni saya dapat sumbangan 2,500 roti krim yang dulu 60 sen. So ada syarikat seorang yang saya kenal, pengundi batu juga, beliau call saya, maybe saya nak sumbang. Okay, saya cakap okay, no problem. Sama juga dalam Facebook saya, banyak orang mesej saya untuk sokong dan bagi bantuan kepada penduduk yang memerlukan. Selepas mereka tengok, mereka yakin dengan pejabat Parlimen Batu menguruskan dari segi peruntukan ke atau bantuan ke secara sangat black and white. So mereka yakinlah untuk bagi donation kepada kita. Dan setiap program kita buat, kita hantar kepada penduduk yang memerlukan, kita ambil gambar, kita juga publish dalam Facebook. Tapi sebelum kita ambil gambar, kita tanyalah mereka boleh publish ke. Kalau mereka cakap boleh, kita publish. Dan apabila rakyat tengok ni, so kita, they approach to us, NGO dan business people. Dan di sini Batu juga ada developer yang sanggup buat banyak CSR untuk membantu sekitar. Walaupun pembangunan mereka dah berhenti, dah boleh buat pembangunan semasa PKP ni. So mereka pun bukan senang lah bagi saya. Mereka kena guna banyak peruntukan untuk jaga company-company orang-orang mereka. Dari dalam masa yang sama mereka guna untuk CSR. Saya pun kena bagi tahu lah. That is good initiative. Boleh ada komen tentang PKPD yang tak terkawal duri? Ya. Okey, I rasa 3 hari ya. Sabtu PKPD, I rasa 3 hari tak ada duri lah. Tak ada barbed wire lah bagi saya. So masa tu saya pun lawat kawasan-kawasan tu. Memang polis sangat-sangat tegas. Mereka selalu ronda. Dan apabila saya pun pernah tengok lah, bila saya guna jalan tu, ada juga ambil itu stiker bukan, tape tu. Mereka just selalu ambil makanan daripada Grab, masuk balik. So perkara tu sepatutnya tidak bukan baik lah, sebab ada kontak. Mungkin Grab driver tu pun boleh kena jika penduduk tu positif. So lepas ada duri tu, lebih efficient and it's more effective lah. So mereka tak boleh ada satu lorong untuk keluar, satu lorong untuk masuk saja. Dan duri yang mereka letak dekat tangga tu, yang dekat mana? Kerinci ya? Tapak? Air panas. Itu memang bahaya, sebab kalau ada kebakaran, saya pun pergi tanya dekat kawasan Bandar Baru Zentrul, ada ke you all letak duri dekat tangga? Dia orang cakap tak ada lah. Sebab kalau kebakaran, mana mereka nak lari? Takkan dah lompat. Kena guna tangga lah, tak ada lift pun. So apabila letak duri tu, kenalah responsible sikit. Tapi mistakes can happen lah. Ada kes larikan diri daripada... Ada banyak persatuan penduduk ada report dekat saya, banyak yang lari. Tapi what we can do, we cannot do anything. Hanya kita minta persatuan bagi nama dan address rumah. Siapa yang lari, kita minta pihak polis carilah. Sebab mereka boleh merebakkan COVID lah. Bahaya, especially foreigners. Foreigners yang banyak lari. Okey, khususnya pada Parlimen Batu, kita faham pesan akademik ni kepada masyarakat di Parlimen Batu, dan juga sejauh manakah kesiagaan tim YB sendiri untuk menangani kes ini? Okey, masa PKP pertama tahun lepas,
kita memang ada banyak jentera, ada banyak volunteers, memang banyak. Mungkin 200 hingga 300 volunteers untuk turun call bagi tahu pejabat saya macam mana, siapa nak bantuan dan etc. Tapi PKP ini walaupun saya ada bilangan yang besar volunteer, tapi memang tak cukup dan volunteers pun terkesan. PKP 1 volunteers memang ada pekerjaan masing-masing, ada dana untuk gerak kerja. Tapi sekarang apabila mereka pun hilang pendapatan, mereka pun kita sanggup bantu mereka. So tekanan itu kita memang menghadapi lah hari-hari. Daripada dulu compare to sekarang, office saya hari-hari dapat panggilan. Sampai malam kita dapat call. Kita pun ada hotline. Nombor sesiapa yang memerlukan bantuan boleh register ke online. Dalam 2.5 hari kita dah hampir dapat 1,700 list orang untuk kita bantu. So lepas tu kita ada proses tapisan banyak lagi. So kalau seminggu mungkin boleh jadi lebih kurang 5,000 lebih. So golongan ni yang betul-betul memerlukan. So memang tekanan bagi saya sangat-sangat tinggi dan saya sentiasa cari jalan untuk bantu. Dan sampai sekarang memang bukan semua jalan kita dapat feedback yang positif. Ada yang sebelum dapat peruntukan kerajaan, saya sanggup guna gaji saya lah. Tapi saya bukan macam orang lain guna gaji, cakap saya guna gaji promote, saya guna-guna je lah. Tak cakap pun, tapi tak apalah. So memang no choice. Kalau saya tak bantu, mereka tak ada orang lain nak bantu. Macam kita bantu peniaga, beli khemah untuk mereka, banyak kita buat. So orang pun tahu, dalam Facebook orang lain pun bila nak bantuan, mereka tag saya. Contoh Instagram pun mereka tag saya. Tapi itu luar kawasan pun ada banyak. Kalau luar kawasan, kita akan salurkan kepada ahli-ahli parlimen yang sedia ada dekat sana. So this is a collaborative work with everyone. Tak kisahlah politik mana, dia Bersatu ke, UMNO ke, saya tolong semua lah. Okay, thank you Abi. Okey, terima kasih. Datuk, setakat ni bantuan yang Datuk serahkan pada, adakah badan politik saja atau sedang? Actually kita dah bagi kepada pelbagai badan NGO dan secara personal saya dah juga agihkan kepada secara personal juga. Individu juga saya dah bagi banyak, hampir dalam 1,000 set. Kawasan yang terlibat tu Lembah Dia sudah kita Lembah Kelang setakat ni. Tapi kalau kita dapat lagi apa-apa suggestion daripada orang yang memerlukan kawasan lain pun, kita boleh salurkan directly ke mereka, tak ada masalah. Dan barang asal je lah. Barang asal macam ni. So macam mana nak contact kalau ada permintaan daripada apa individu ke ataupun NGO untuk kalau diorang nak memerlukan bantuan, diorang boleh email kepada kita afhkm9berhad@gmail.com. InsyaAllah saya punya staff akan reply. Apa yang kita boleh bantu, saya akan bantu. Dan apa yang tak boleh, kita terang lagi, kita tak boleh. So dari segi, pada masa sekarang kita tak boleh kira pada keuntungan ke, kerugian ke. Kita just hanya boleh menolong orang yang memerlukan untuk serta dia punya masalah. Itu saja. Okay, terima kasih. Kotak dia letak sini. Air. Oh, yang mana? Oh, ambil dia. Sekejap lagi. Bos. Atas sikit. Tu. baby lepas ni baby. Okey. Boleh tolak kotak tu ke dalam lagi?
Okey. Kita belakang sikit lah. Yang lebih biru belakang. Belakang sikit. Okey. Alright. Dalam kotak tu apa? Barang-barang atas yang ada. Boleh buka. Yang boleh? Sembang buka kan sembang tertidur. Jangan lambat. Ni. Kau satu je lah. Babi, satu kotak ni berapa nilai? Hampir RM60. Nampak ini. Tapi ni nyatakan apa jenis barangan? Boleh ni? Ha. Ada lah. Telur. Ada telur, ada Maggi, ada mi yang masak. Adin. Gula bihun. Oh, buat kan tekan. Minta Datuk pegang semua Datuk. Betul, betul. Pegang sikit. Pegang. Tak ada. Datuk, sini Datuk. Jangan keluar dulu tak dapat. Macam mana nak senyum? Masa je sini. Okey, dalam hati lah. Jadi dapat dengan Barang bukti. Macam barang bukti kan? Ya. Dapat. Babi macam barang ni boleh tahan berapa hari? Bulan lah. Kalau depends on the family. Kalau contoh dia ada 5 anak, 2-3 minggu lah. Tengok pada family dan body lah. Kalau dia gunakan untuk breakfast, lunch, dinner memang dah cukup lah. So setiap satu keluarga akan dapat satu kotak lah. Ya, ya. Kalau Akan dihadiahkan kat mana? Kita belum decide dengan NGO lagi. Sebab hari ni baru kita dapat. So kita akan ikut list saya. Tengok area mana kita nak go. Datuk kalau panggil batu nak lagi boleh? Boleh, kita akan serahkan lagi. Terima kasih, Pak. Okey, saya rasa itu saja daripada kami.